Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصانا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini di ambang Ramadan kita meneruskan program daurah ilmiah kita bersama dengan dua buku kecil, iaitulah Mukhtasarul Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana asalnya iaitulah tulis oleh Al-Hafidh Ibn Katsir Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, dan buku yang keduanya iaitulah Wadhaifi Syahri Ramadan yang asalnya ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, kitabnya Lataiful Ma'arif. Pengajian kitab yang pertamanya iaitulah pengajian sirah. Kita dah masuk ke muka surat ke-8 ya. Bawah sekali tajuknya Mab'atsuhu sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsuhu dalam bahasa Arab dia panggil masdar mimi, sama makna dengan bi'satuhu ya, perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma arada Allah Ta'ala rahmatal ibadi wa karamatahu bi irsalihi ilal alamin habbaba ilaihil khala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mahukan rahmat kepada hamba-hambanya, dan Allah dengan kemuliaannya mengutuskan nabinya kepada sekalian alam, maka Allah mula mendatangkan kasih kepada nabi ini untuk berkhalwat, untuk bersembunyi, untuk bersendirian. Jadi perutusan Nabi SAW tidak syak lagi, ialah datang daripada iradatun ilahiyatun, kehendak Allah. Kehendak Allahnya ialah rahmat kepada hamba dan memuliakan Nabi SAW. Maka yang pertamanya iaitulah petandanya Nabi SAW mula suka menyendiri. Kita tahu bahawa Nabi SAW di awal
fakana yatahannatsu bi ghari Hira. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam yatahannas. Ditafsirkan bawah tu yatahannas dengan mana yata'abbadu. Ini dalam hadis Sahih Bukhari, ucapan Aisyah menceritakan secara detail bagaimana wahyu pertama yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatahannas dengan mana yata'abbad. Dalam Sahih Bukhari pun tulis perkataan yata'abbad ini dan dikatakan tafsiran ini ialah tafsiran Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Az-Zuhri. Fafaja'ahu al-haq wa huwa bi ghari Hira fi Ramadan. Tiba-tiba Nabi dikejutkan dengan kedatangan Jibril pada, okeylah nak baca sinilah ya. Fafaja'ahu al-haq wa huwa bi ghari Hira fi Ramadan. Dia dikejutkan oleh Al-Haq. Al-Haq di sini ialah Jibril alaihissalam. Di antara nama Jibril ialah Al-Haq. Wa huwa bi ghairi Hira, sedang dia di dalam gua Hira dalam bulan Ramadan. Ini peristiwa yang kita selalu sambut di bulan Ramadan, dikenali sebagai nuzulul Quran. Walahu minal umri 40 sanah. Nabi ketika itu umurnya 40 tahun. Faja'ahul haq. Lalu datang faja'ahul malak. Lalu datang kepadanya malaikat, faqala lahu qra. Malaikat kata kepadanya bacalah. Qala lastu biqari'in. Dia kata aku tidak pandai membaca. Faghattahu hatta balaghahu. Faghattahu, bawah tu faghattahu dengan mana asarahu ya. Wa dhammahu hatta habasa anfasahu ya. Dipeluknya di apa nama di peluk dia sehingga dia sesak nafas, hatta balagha bil jahda, sehinggalah dia sesak nafas ya. Summa arsalahu, kemudian Jibril melepaskannya. Faqala lahu qra, dan dia kata kepadanya bacalah. Qal lastu biqari'in, aku bukan seorang yang tahu membaca. Salasan ya, 3 kali. Summa qal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu dibacakan kepadanya 5 ayat pertama daripada suratul Alaq. Wa raja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu. Lalu pulanglah Nabi membawa 5 ayat ini dalam keadaan tarjufu bawadiruhu ya. Terketar-ketar anggotanya ya. Fa akhbara bidzalika Khadijah. Lalu dia beritahu kepada isterinya Khadijah. Wa qala qad khashitu ala aqli. Ya, dia kata aku bimbang dengan akal aku. Waras ke aku. Fasabbatathu. Lalu Khadijah menetapkan pendiriannya. Wa qalat abshir. Dia kata gembiralah wahai Muhammad. Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Tidak, sekali-kali demi Allah, dia tidak akan menghina engkau. Innaka la tasilur rahimah. Sedangkan engkau seorang yang menyambung hubungan keluarga. Wa tasduqul haditha, dan bercakap benar. Wa tahmilul kalla, dan menanggung kesusahan orang. Al-kalla tu bawah tu dia tafsir tunfiku ala dha'ifi wal yatimi wal ayali wa ghairi dhalik. Kau menanggung, maknanya kau belanja nafkah kepada orang yang lemah, anak yatim dan keluarga yang ramai. Wa tu'inu ala nawaibil dahr,
dan engkau membantu kepada musibah-musibah yang berlaku, takdir-takdir buruk yang berlaku, kemalangan-kemalangan yang berlaku, engkaulah yang memberi pertolongannya. Fi awsafin ukhara jamilatin addadatha min akhlaqihi. Dalam beberapa sifat yang cantik yang lain, yang Khadijah membilang-bilangnya daripada akhlak Nabi SAW, wa tasdiqan minha lahu, membenarkan bagi daripada pihak Khadijah kepada Nabi SAW, wa tasbitan wa i'anatan alal haq, memperteguhkan pendirian Nabi dan membantunya untuk kebenaran. Fahiya awwalu siddiqin lahu radhiyallahu anha wa akramah. Maka Khadijah lah siddiq pertama, manusia pertama yang cukup membenarkan Nabi SAW. Summa makasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu an yamkus. Kemudian Nabi berdiam satu masa yang ditentukan Tuhan untuk dia berdiam. La yara syai'a, dia tidak nampak sesuatu yang baru, maknanya tidak ada wahyu baru pun. Wa fatara anhul wahyu, wahyu terputus daripadanya. Faghtamma lidzalik, lalu dia kesedihan. Tadinya dia ketakutan kerana menerima wahyu. Kali ini dia pula sedih kerana rindu wahyu yang belum tiba kepadanya. Ini pun satu pelajaran dari segi pendidikan besar maknalah. Iaitulah tak boleh mengaji kalau kita takut ataupun kalau kita bosan. Tapi sebaliknya kalau kita rindu, kalau kita mencari-cari, maka bermulanya pengajian orang panggil. Jadi pengajian dia bermula dengan persiapan jiwa, sebelum daripada mana-mana persiapan yang lain. Jadi ketakutan dah bertukar kepada rindu, bosan telah ataupun keliru dah bertukar kepada mahu, kepada keinginan. Faqila inna fatratal wahyi kanat qariban min sanatain. Tengok tu. Sebab itulah terputus wahyu ni bukan sekejap lah. Ada kata sampai 2 tahun. Au aksar, ataupun lebih lama tu. Summa tabadda lahul malaku bainas sama'i wal ardh. Kemudian barulah muncul semula malaikat itu. Dia berada di antara langit dan bumi, ala kursi, di atas satu singgasana. Wasabatahu, dan dia duduk tetap di situ. Wa basyarahu annahu Rasulullah haqqa, lalu dia memberitakan kepada Nabi dia adalah Rasul Allah yang sebenarnya. Jadi kali ini dia datang dengan berita lain. Nabi telah diangkat daripada nubuwah kepada risalah. Sebab itulah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama tu, itu orang panggil ayatun nubuwah, ayat kenabian. Nabi maksudnya dia menerima wahyu secara pasti, tetapi belum diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun kerasulan ini ayat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Wahai yang sedang berselimut, bangun, berilah ingatan Tuhanmu, maka agungkanlah pakaianmu, maka hendaklah kamu bersihkan. Maka ayat ini orang panggil ayatul risalah. Rasul ialah seorang yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariqa minhu. Apabila Nabi melihat Jibril, kali ini fariqa, dia kembali takut. Tadi rindu dah, takut lagi. Wa zahaba ila Khadijah faqala zammiluni dassirun. Dia kata zammiluni, ya ayyuhal muzammil. Dan dia juga kata dassiruni. Makna sama, berselimut. Selimutlah aku. Lalu Tuhan turunkan ayat ini. Fakanatil halul ula hala nubuwatin wa iha. Jadi yang pertama tadinya, iaitulah dalam gua Hira itu orang panggil halu nubuwatin wa iha.
Iaitulah situasi kenabian dan wahyu. Summa amarahu Allah fi hadhihi al-ayah an yunzira qaumahu. Kemudian Allah perintahkan dalam ayat ini untuk beri amaran kepada kaumnya. Wa yad'uhum ila Allah fashammara sallallahu alaihi wasallam an sakit taklif wa qama fi ta'ati Allah atamma qiyam. Yad'u ila Allah subhanahu al-kabira was-saghira al-hurra wal-'abda wal-rijala wan-nisa. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan dengan ayat ini untuk diberi amaran kepada kaumnya, mengajak mereka kepada Allah. Dan Nabi sendiri bersungguh fashammara an sakit taklif. Nabi bersungguh melaksanakan tugasan ini. Wa qama fi ta'atillahi atamma qiyam, dia mentaati Tuhan, menegakkan perintah Tuhan sebenar-benar pelaksanaan. Yad'u ila Allah, dia mengajak kepada Tuhan semua sekali. Orang tua, budak, orang merdeka, hamba, lelaki, perempuan, al-aswad wal ahmar, orang hitam, orang merah, putih. Fastajaba lahu ibadullahi min kulli qabilah. Lalu menyambutlah kepadanya oleh hamba Tuhan daripada setiap kabilah. Fakana haiza qasabi sabqihim Abu Bakrin. Jadi yang mula-mula terimanya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Uthman al-Taimi, itu nama dia. Wa azarahu fi dinillah, dia sokong sungguh. Wa da'a ma'ahu ila Allahi ala basirah, dan dia bersama Nabi berdakwah. Fastajaba li Abi Bakrin Uthmanu ibn Affan wa Talhatu wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Dan yang mengikut Abu Bakar, mana Islam melalui tangan Abu Bakar, ialah Uthman, Talhah dan Sa'd bin Abi Waqqas. Wa amma Aliun fa aslama saghiran ibna 8 sinin. Ali Islamnya kecil lagi, umur dia 8 tahun. Wa qila aksaru min zalik wa kadzalika aslamat Khadijah wa Zaid bin Harithah. Khadijah dan Zaid. Wa aslamal al-Qis Waraqah bin Naufal. Ini seorang pendeta masuk Islam, iaitulah Waraqah bin Naufal, bapa saudara kepada Khadijah. Wa saddaqa bima wajada minal wahyi, dan dia membenarkan apa yang dia dapati daripada wahyu Tuhan. Wa tamanna allau kana jazaa, dan dia bercita-cita kalau dia masih muda. Dia kata lau kuntu jazaan la ra'aitani, kalau aku masih muda engkau akan tengok bahawa aku aku akan bagi pertolongan kepada engkau, pertolongan yang sungguh-sungguh. Wa zalika awwala ma nazala al-wahyu, maka ini adalah wahyu yang pertama. Wa fi sahihaini annahu qala hadha an-namus alladhi jaa Musa ibn Imran. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Waraqah dia ada ucapan. Dia kata inilah namus. Namus ialah Jibril dalam bahasa Taurah yang pernah mendatangi Musa. Lamma zahabat bihi Khadijah ilaih. Apabila Khadijah bawa Nabi SAW bertemu dengan Waraqah. Wa qassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a min amri Jibril. Lalu diceritakan apa yang dia lihat daripada peristiwa Jibril itu. Wa dakhala fil Islam man syaraha Allah sadrahu lil Islam ala nurin wa basiratin wa muayyanah. Jadi masuk Islamlah siapa yang Tuhan lapangkan dadanya, memberi cahaya, pencerahan dan juga menyaksikan kebenaran. Muayyanah dengan makna musyahadah. Fa akhazahum sufaha'u Makkah bil adza wal uqubah. Lalu orang-orang bodoh Mekah mula menyakitinya dan memberi hukuman kepada mereka. Wasanallahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa hamahu bi ammihi Abi Talib. Tuhan jaga Rasulnya, Tuhan pelihara dengan bapa saudaranya Abu Talib.
Li'annahu kana syarifan muta'an fihim. Dia seorang mulia, dia seorang yang dipatuhi. Nabilan bainahum, mulia dia di kalangan mereka. La yatajasaruna ala mufaja'atihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quraisy tidak berani untuk menyerang langsung tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu, kerana mereka tahu Abu Talib mengasihi Nabi SAW. Wa kana min hikmatillahi baqa'uhu ala dinihim. Hikmat Tuhan jugalah Abu Talib masih lagi beragama dengan agama mereka. Kalau dia masuk Islam, tentu hilang kehormatan Quraisy kepada Abu Talib. Lima fi dzalika minal maslahah. Maka ada maslahat di situ dan ada hikmat Tuhan juga. Hadza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah lailan wa nahara. Ini berlaku sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan dakwahnya siang dan malam, sirran wa jahara, diam dan terang-terang. La yasudduhu an dzalika sad, tidak ada orang yang boleh menghalang. Wala yarudduhu anhu ra, tidak ada yang tidak menolaknya oleh sesiapa yang menolaknya. Wala ya'khudhuhu fi llahi lawmatul laim, dia tidak mengambil kisah dalam urusan Tuhan oleh celaan seorang pencela. Istidadu azal musyrikin, teruknya, makin teruk seksaan kaum musyrikin. Walamma ishtadda azal musyrikina ala man amana wa fatanu minhum jamaah, apabila makin teruk kejahatan kaum musyrikin kepada orang yang beriman dan mereka menguji di kalangan mereka sekumpulan yang ramai, hatta innahum kanu yasbirunahum, sehingga mereka menahan, yasbirun dengan makna yahbisun, menahan mereka, wa yulqunahum fil har, dan mencampak mereka di tengah panas matahari, wa yad'una sakhratal 'azimata ala sadri ahadihim, dan meletak batu besar di dada seseorang mereka, fi syiddati al-har, dalam panas matahari itu, hatta inna ahadahum idza utliqa la yastati'u an yajlisa min shiddatil alam, sehingga seseorang di kalangan mereka yang diseksa ini, jika dilepas pun masih lagi tidak mampu duduk pun tidak mampu, apatah lagi berdiri kerana terlalu sakit. Wa marra aduwullahi Abu Jahlin Amr bin Hisham bisumayyata ummi Ammar. Pernah sekali musuh Tuhan ini, Abu Jahal, namanya Ammar bin Hisham, dia melintas di kawasan Sumayyah, ibu pada Ammar yang diseksa. Wa hiya tu'azzabu wa zawjuha wa ibnuha, dia diazab, Sumayyah, suaminya Yasir, anaknya Ammar, fata'anaha bihirbatin fi farajiha, lalu dia mencucuk dengan hirbah, dengan tombaknya pada kemaluan Sumayyah. Wa qatalaha, lalu dia membunuh Sumayyah. Ini kemuliaan orang perempuan. Awwalu syahidatin fil Islam, syuhada yang pertama umat Muhammad SAW ialah perempuan, namanya Sumayyah. Wa kana as-Siddiq radhiyallahu anhu idza marra bi ahadin minal mawali yu'azzabu yashtari. Ini Abu Bakar awal sungguh belanjanya, dan belanja besar lagi. Dia tidak melintas kepada mana-mana hamba yang diseksa, melainkan dia akan membelinya. Min mawalihi wa ya'tiquhu, dan dia membebaskan hamba itu. Minhum, antaranya Bilal, wa ummuhu Hamamah, ibu Bilal namanya Hamamah, wa Amir ibnu Fuhairah, wa ummu Abbas, wa Zinnirah, wa Nahdiyah, wa benatuha, wa jariyatun li Bani Adi. Ini antara nama-nama yang sempat disebut hamba-hamba yang pernah dibebaskan oleh As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hatta qala lahu Abu Quhafah, ya bunai,
araka ta'tiku riqaban dhi'afa. Sehingga ayah dia pun tegur dia. Dia kata, wahai anakku, aku nampak yang kau bebaskan ini hamba-hamba lemah. Falau a'taqta qauman julada. Dia kata, kalau kau nak bebaskan, bebaslah yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, dia kata. Julada dengan mana aqwiya. Mana ayah dia tak faham apa yang berlaku lah. Dia kalau nak beli hamba, belilah yang kuat-kuat, apa pula beli yang lemah-lemah. Dia ingat beli ni macam beli untuk tujuan guna hamba lah. Dia tak tahu Abu Bakar beli untuk kerana dakwah membebaskan orang Islam yang diseksa. Abu Bakar tak boleh cakap banyak lah. Abu Bakar dengan ayahnya yang tak tahu apa ni, dia kata, inni uridu ma urid. Dia kata, ikut akulah apa yang aku nak. Fayuqal, sebab itulah ada Quran yang dibaca sehingga hari kiamat tentang kelebihan Abu Bakar. Wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Neraka ini akan menjauhinya oleh seorang yang paling bertakwa, yang memberi hartanya untuk membersihkan hatinya, ya, untuk membersihkan dirinya. Iaitulah Abu Bakar radhiyallahu. Al-hijratu ilal Habasyah. Kemudian hijrah ke Habasyah. Falamma ishtaddal bala azina Allah subhanahu wa ta'ala lahum fil hijrati ila ardi Habasyah. Apabila ujian makin teruk, maka Nabi mengizinkan, Allah mengizinkan Nabi SAW, mengizinkan untuk kaum muslimin berhijrah ke bumi Habasyah, bumi Ethiopia, bumi Afrika. Fakana awwalu man kharaja farran bidinihi ila al-Habasyah Uthman bin Affan. Antara yang mula-mula keluar ialah Uthman. Wa ma'ahu zawjatuhu, dan bersamanya isterinya iaitu anak Nabi Ruqayyah bintu Rasulillah. Wa tabi'ahu nas, ramai yang mengikut. Summa kharaja Ja'far bin Abi Talib wa jama'atun. Kemudian Ja'far bersama dengan ramai. Bahkan Ja'far lah yang lama duduk di sana lah. Dia duduk sana sehingga tahun berapa tu? Sehingga lebih kurang tahun 5 ataupun 6 Hijrah. Ketika Nabi buka kota Khaybar, barulah Ja'far datang daripada Habasyah. Adalah hadis disebut, la adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar atau bi kudumi Ja'far. Aku tak tahu nak gembira apa hari ini. Ketika pembukaan kota Khaybar yang Nabi mendapat ghanimah paling besar. Pertama yang paling besar iaitulah ghanimah Yahudi di Khaybar. Tapi ketika yang sama Ja'far datang daripada Habasyah. Lalu Nabi kata, aku tak tahu apa yang lebih mengembirakan aku, sama ada pembukaan kota Khaybar ataupun kedatangan Ja'far. Fakanu naifan wa samanina rajula. Yang ikut kumpulan Ja'far ini ialah 80 orang lebih. Fanhazal muhajiruna ila mamlakati Ashamah an-Najashi. Jadi golongan muhajirin yang pertama ini berlindung di bawah kerajaan Ashamah an-Najashi radhiyallahu anhu. Jadi An-Najashi iaitulah raja Habasyah, nama dia Ashamah. Dan kita tahu bahawa dia masuk Islam. Bahkan sabit bahawa Nabi SAW bermukjizat pada hari kematian Ashamah. Macam dunia hari ini dah, dunia WhatsApp, dunia Facebook. Iaitulah ketika matinya Ashamah, Nabi tahu ketika itu juga. Sampai wahyu kepada Nabi berita kematian Ashamah. Lalu Nabi kata, sallu ala sahibikum. Kita pakat sembahyang jenazah lah kepada kawan kita ini. Dia masuk Islam akhirnya. Fa'awahum wa akramahum. Dia memberi perlindungan kepada mereka dan dia memuliakan mereka. Ini kerajaan Afrika.
Sebab itulah orang Afrika, mereka bangga sehingga hari ini bahawa mereka di kalangan orang awal yang memberi perlindungan kepada Nabi SAW. Maka tak ada haklah untuk kita hina orang hitam. Fakanu indahu amini. Jadi Muhajirin duduk di sisi An-Najashi dengan amannya. Falamma alimat Quraisyun bidzalika ba'asat fi isrihim Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As bihadaya wa tuhaf min biladihim ila Najashi. Dan Quraisy dia tengok orang Islam gembira di sana lah, selesa di sana. Jadi mereka hantar utusan dengan nama-nama yang disebut, bawa hadiah lagi. Liyaruddahum alaihim, supaya An-Najashi memulangkan mereka ke Quraisy, ke pangkuan Quraisy. Tidak benarkan mereka mendapat perlindungan di sana. Fa'aba dzalika alaihim. Tetapi Ashamah tidak mengizinkan. Wa tashaffa'u ilaihi bil quwadi min jundi. Dan cari orang tengah lagi di kalangan panglima-panglima tentera An-Najashi. Falam yujibhum. Najashi tak layak ila ma talabu, kepada tuntutan mereka. Fawushu ilaihi in haula yaquluna fi Isa qawlan azim. Tengok. Kemudian mereka masuk ikut satu tajuk yang mereka rasa mereka boleh mendatangkan kemarahan An-Najashi. Dia kata, puak-puak Muhammad ini dan sahabat-sahabatnya, mereka mencela Isa dan mereka bercakap tentang Isa satu percakapan yang buruk. Yaquluna innahu abdun. Isa yang kamu kata Tuhan itu, An-Najashi, cerdik, dia Kristian. Jadi Kristian mentuhankan Isa. Lalu puak-puak Quraisy ini kata, puak-puak Muhammad ini menghina Isa. Dia kata ini hanyalah seorang hamba. Wa ukhdiral muslimuna ila majlis. Lalu dipanggil kaum muslimin ke majlis istana An-Najashi wa za'imuhum Ja'far bin Abi Talib. Ketua orang Islam ketika itu ialah Ja'far. Faqala ma yaqulu haula innakum taquluna fi Isa. Dia kata itu rombongan Quraisy datang, mereka beritahu bahawa kamu beriktikad sesuatu yang buruk tentang Isa. Fatala alaihim Ja'faru surata Kaf Ha Ya Ain Sad. Lalu Ja'far membaca surah Maryam kepada An-Najashi. Falamma faragha, apabila selesai daripada bacaan, akhadhan Najashiyyu dan minal ard. Najashi diambil satu batang kayu di tanah. Faqala ma zada hadza ala ma fit Tawrat. Dia kata kalau panjang inilah kayunya, maka sepanjang ini jugalah, tak lebih dan tak kurang sebagaimana ada dalam Taurat. Cerita perihal Isa yang dibaca oleh Ja'far daripada surah Maryam, sebiji sebagaimana dalam kitab asal. Wala hadzal aud, tak lebih sebagaimana tak lebihnya kayu sepanjang ini. Summa qala izhabu fa antum suyumun bi ardi. Dia kata pergilah, kamu adalah suyum. Tengok bawah tu apa ditulis, kalimatun habasyiyatun maknaha aminun. Suyum itu perkataan Afrika Habasyah, ya. Aminun maksudnya suyum dengan mana aminun bi ardi, di tanah aku ini. Man sabbakum gharib, siapa yang menghina kamu, dia berhak dihukum, penjenayah. Wa qala li Amri wa Abdillah, dan dia kata kepada utusan Quraisy berdua ini, wallahi law a'taitumuni dabran min zahabin yaqulu jabalan min zahabin. Dia kata kalau kamu bagi kepada aku segunung emas pun, ma sallamtuhum ilaikum, aku tidak akan serahkan sahabat-sahabat Rasulullah ini kepada kamu. Summa amar, kemudian dia perintahkan. Apa perintahnya? Faruddat alaihi ma hadayahum. Hadiah yang dibawa oleh Quraisy diperintahkan supaya dipulangkan semula. Wa raja'a maqbuhain,
bisyarri khaybatin wa aswa'ihima wa aswa'iha. Pulang kedua utusan Quraisy ini terhina, seburuk-buruk, kalah dan sejahat-jahatnya. Okeylah, kita sambung sikit lagi ya. Muqata'atu Quraisyin li Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Kita pulang semula ke Mekah. Lihat apa yang berlaku kepada Nabi SAW yang telah ditinggalkan sahabatnya tetapi didokong oleh kaum keluarganya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Summa aslama Hamzatu ammu Rasulullah SAW. Di Mekah sana masuk Islam bapa saudara Nabi Hamzah, wa jama'atun kathiruna wa fashal Islam. Islam makin berkembang di Mekah. Falamma ra'at Quraisyun dzalika sa'aha. Apabila Quraisy melihat demikian, menyakitkan Quraisy. Wa ajma'u ala an yata'aqadu ala Bani Hashim wa Bani al-Muttalib ibnai Abdul Manaf. Jadi mereka merancang, bersepakat untuk mengenakan sesuatu kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib, alla yubayi'uhuma, supaya mereka tidak berjual beli kepada mereka, wala yunakihuhuma, jangan mengahwini mereka, wala yukallimuhum, la yubayi'uhum wala yunakihuhum wala yukallimuhum, jangan bercakap dengan mereka, wala yujalisuhum, jangan duduk berbual dengan mereka, hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah mereka menyerah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katabu bidzalika sahifatan wa allaquha fi saqfil Ka'bah. Dan mereka telah tulis satu surat perjanjian dan mereka melekatkannya di dinding Ka'bah. Fanhaza Banu Hashim wa Banu al-Muttalib mu'minuhum wa kafiruhum ila Aba Lahabin la'anahullah wa waladuhu fi sya'bi Abi Talib. Jadi Banu Hashim, Banu Muttalib, sama ada yang beriman ataupun yang kafir, terpaksa berlindung di satu lorong sempit dikenali sebagai lorong Abu Talib, mahsurina, terkepung di situ, mudayyaqan alaihim, disempitkan dengan segala sesuatu, jiddan nahwan min salasi sini, 3 tahun mereka dikepung. Summa sa'a fi naqdi tilka sahifati aqwamun min Quraisy. Ada usaha di kalangan beberapa kepala Quraisy untuk membatalkan perjanjian ataupun buku jahat ini, perkeliling jahat ini. Fakana al-qa'imu bi amri dzalika Hisham ibnu Amr ibnu Rabi'ah ibnu al-Haris. Yang melaksanakan mula-mulanya seorang yang dikenali sebagai Hisham. Dia masya fi dzalika ila Mut'im. Dia jumpa seorang lagi sahabatnya yang simpati namanya Mut'im bin Adi. Wa jama'atu min Quraisy wa ajabuhu ila dzalik. Dan mereka bersepakat dan mereka menyambut tujuan yang baik ini, iaitu membatalkan perkeliling jahat ini. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu anna Allah qad arsala ala tilka as-sahifatil aradah. Wa ukhbira, ya, Rasulullah wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu anna, dan Nabi sendiri ketika itu mendapat wahyu, dia beritahu kepada kaumnya bahawa Tuhan telah hantar kepada surat itu aradah, anai-anai, fa akalat jami'a ma fiha, dia telah makan semua surat itu, illa zikrullah, kecuali nama Allah sahaja. Fakana kadzalik, bila mereka datang betul-betul berlaku sebagaimana yang diberitahu Nabi SAW. Thumma raja'a Banu Hashim wa Banu al-Muttalib ila Makkah. Pulanglah Bani Hashim dan Banu Muttalib ke Mekah, mana keluar daripada kepungan tadi. Wa hasala sulhu biraghmin min Abi Jahlin Amr ibn Hisham. Berlaku perdamaian antara dua keluarga ini dengan semua keluarga Quraisy, walaupun masih tidak boleh diterima oleh Abu Jahal. Orang tak layan ke dia. Wattasala al-khabaru bil ladzina hum bil Habasyah anna Quraisyan aslamu.
Jadi berita ni sampai ke Habasyah. Tapi sampainya ada tambahan sikit. Mereka kata Quraisy semuanya dah masuk Islam. Faqadima Makkah minhum jama'ah. Datanglah daripada mereka, daripada Quraisy, daripada Habasyah, satu kumpulan fawajadul bala awasyidah kama kana. Tiba-tiba tak betul berita itu. Mereka kembali dizalimi, diuji sebagaimana sebelumnya. Fastamaru bi Makkah ila an hajaru ila al-Madinah. Duduklah mereka di Mekah, tak kembali lagi ke Habasyah, tapi menunggu hijrah yang kedua, iaitulah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya rasa kita berhenti dulu setakat ni untuk buku ni. Sehinggalah kepada peristiwa Khurujun Nabi SAW ila Taif, peristiwa sebelum daripada hijrah, iaitulah sebelum daripada Isra dan Mi'raj, iaitulah keluarnya Nabi SAW ke tanah Taif apabila teruknya ujian. Jadi insya-Allah kita sambung buku yang kedua ya. Wallahu